Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang ke-9 bulan Zulhijjah tahun 1439 Hijrah. Alhamdulillah, di pagi hari ini sama-sama kita niat berpuasa satu hari yang dinamakan hari Arafah. Maka saya tulis ataupun sedia kertas kepada kita pada pagi hari ini untuk ambil peluang di pagi hari Arafah, dan kita berada di dalam masjid, kalau boleh tak duduk zikir sampai ke kita boleh semaya 2 rakaat selepas daripada matahari naik. Nah, sama ada kita baca Quran, kita zikir, dan sebagai permulaan ni kita masuk di dalam ilmu-ilmu hubungnya dengan satu hari sehari dalam kehidupan mukmin di hari Arafah. Alhamdulillah. Cuba kita tengok sepitah lalu sebagai tazkir kepada kita. Benda ni semua kita tahu belaka dah. Tapi untuk sebagai peringatan kepada kita dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari Arafah adalah semulia-mulia hari di sisi Allah dalam setahun. Allah memilih dan memulianya kerana para hamba-Nya dari seluruh dunia berkumpul di padang Arafat mengerja ibadat haji dengan penuh harapan semoga diterima dan mendapat haji mabrur. Ini bagi orang yang buat haji. Manakala hamba-hambanya yang tidak mengerja ibadat haji di seluruh dunia. Nah, pada hari tersebut, maknanya hari inilah disunatkan mengerja amal soleh dalam berbagai bentuk. Semoga amalan tersebut diterima dan diberkati sepanjang hayat. Lepas tu yang kita nak ambil peluang dalam hari Arafah ni, maka insya-Allah Allah Taala akan beri keberkatan dalam hidup kita dah. Bagaimanakah kehidupan seorang mukmin di hari Arafah supaya dipenuhi dengan pahala, berkat dan berlipat ganda ganjarannya? Sila ikutinya tak. Saya tulis di sini 12 perkara. Yang pertama sekali, niat berpuasa hari Arafah serta makan sahur ataupun makan suhur, dan mengambil peluang ketika itu berqiyamul lail dengan solat tahajud dan solat witir sekadar kuasa. Ini bagi orang yang maknanya hak amadah tu masuk dalam buk malaikat belakang lah. Nah, siapa bangun awal, bangun semaya tahajud, semaya witir, makan sahur dan sebagainya. Yang kedua, beristighfar, nah, dan berdoa sebanyak mungkin di masa suhur, iaitunya sebelum azan subuh saat ni. Dah. Lepas tu, dan merasa lebih rapat dengan Allah ketika munajatnya di waktu tersebut. Saya yakin ini adalah suatu anugerah daripada Allah Ta'ala beri kepada siapa-siapa dah. Boleh bangun awal, boleh istighfar belum pada waktu subuh. Lepas tu yang tiga, pergi ke masjid sebelum azan subuh atau awal waktu. Alhamdulillah. Nah, menunai azan atau menjawab azan. Siapa hak best ni boleh pahala banyak ke dia. Nah, ia best sore ya. Setiap masjid orang qomat pun qomat sore ya. Lepas tu alhamdulillah, rasa katanya ini adalah satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Solat sunat tahiyatul masjid
dan solat sunat subuh dengan penuh khusyuk. Sebab tu semaya sunat subuh ni tak sepatut kita tinggal. Orang Islam yang beriman, yang berakal fikir waras, jangan tinggal sunat subuh tiap-tiap pagi. Sebab tu kita kena bangun awal. Nah, kita bangun orang bel subuh tu tak ada dah. Kadang-kadang kena masuk bilik air, kena mandi, beruh gigi. Jadi banyak perkara. Sebab tu kalaulah boleh kita bangun awal-awal belum pada bel subuh tu, kita jaga siap dah. Duduk dalam trimprom untuk nak jawab bel, untuk nak semaya sunat subuh dah tiap-tiap pagi. Walaupun ada pendapat ulama yang katanya kalaulah orang yang selalu duk semaya sokmo anak hari, latih-latih ada setengah-setengah ketika dia tak ada nak semaya sunat subuh, dia boleh qada. Dia boleh qada lepas pada semaya subuh. Ni nak yang katanya Nabi biasa buat. Nabi biasa setengah-setengah ketika Nabi bangun jadi terlewat. Bukan duduk di rumah Nabi dak, masa duduk dalam musafir tu. Ketika pergi tak orok habis gang, tidur tengah-tengah malam, siapa kau tak ada nak bangun subuh. Tu Nabi qada semaya tahajud dia. Tu Nabi qada semaya sunat subuh dia, ada di dalam hadis. Yang keempat, sebelum iqamat solat setiap waktu. Ni tak ada cok-cong katanya semaya subuh saja dak. Semaya setiap waktu, belum pada nak qamat tu, kalaulah kita ada peluang dek situ, perbanyakkan zikir kepada Allah, istighfar, selawat ke atas Nabi SAW, baca Al-Quran, berdoa dan menunggu solat dengan penuh teliti. Tunggu semaya dengan zikir kepada Allah Ta'ala banyak. Yang kelima, berusaha mendapat saf yang pertama atau saf yang berhampir imam. Ni bukan hari Arafah saja dak, bahkan setiap waktu, setiap kali kita semaya. Jadi kita ni nampak katanya nak penuh sah yang pertama ketika semaya. Lepas tu berusaha yang kelima dah. Baca sekali lagi nah. Berusaha mendapat saf yang pertama atau saf yang berhampir imam sempat dengan takbiratul ihram imam. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jangan duduk tunggu lama. Ya ada juga setengah-setengah hak ni pasal orang hak pasal duduk lekat usolli. Imam Allahu Akbar, dia usolli lagi, usolli fardhas subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allah ata'ari. Usolli pula usolli fardhas subhi, misal tu subuh. Jadi imam kalau dia bahasa Melayu katanya sak takor dah. Pergi jauh dah, tak nampak api lekuk, dia baru nak takbir. Tu jalan belakang tu. Sebab tu kita jadi semaya kitanya jangan duk jadi jungjat dengan benar-benar hak pasal kena duk usolli, kena duk niat. Jadi payah niat tu, kena niat cerak nah. Innamal a'malu binniyat. Nabi kata semua amalan tu kena niat belakang, tapi jangan siapa kau jadi terlewat. Kadang-kadang tu imam rokok, dia tak ada lagi nak usolli tu. Usolli hak ni dah. Kadang-kadang setengah-setengah orang Arab ni nampak orang Melayu kita, mu duk usolli apa nama, sebut lidah, tak ada sebut dengan lidah. Usolli ni sebut dalam hati, aku semaya, niat lalu dah masuk dalam semaya, tak ada kena duk pelik apa ni. Tapi tak ada arah dengan sebab kita ngaji yak bodoh lagi, yak ditadika lagi. Cikgu-cikgu duk ngajar nak semaya kena usolli. Sebab tu budak-budak dia besar mari dia lekat usolli belakang. Tiap boleh kata ke seluruh Melayu kita ni lekat usolli bila nak semaya. Tu. Sebab tu nak buat lagu mana nak jadi tadika tu diajar sejak daripada kecil-kecil lagi cara pasal sunnah Nabi selalu dah. Nah betul baris cara Nabi, semaya cara Nabi, ambil air semaya cara Nabi. Jadi serupa dengan hak Nabi sejak daripada tadika lagi. Inilah perlu kepada nak funfu tadika sejak daripada kecil-kecil lagi. Orang ni kita kena bubuh benih hak molek dalam jiwa dia. Kena dengan aturan hak Nabi ajar. Tu. Tak ada kena do beki masa
masa muda, masa tua baru nak baik kisah so bukan saya makna katanya ngaji tadika tu tak kena dah. Tapi kalau lah boleh jadi serupa dengan hak Nabi ajar dalam agama semua ni, sejak daripada tadika sekolah Pratamathiyum Mahawidyalaya serupa habis dengan hak Nabi, barulah tak ada kena ada beki. Tu gitulah cara dia ada. Ni saya nampak ni sempat dengan takbiratul ihram imam serta khusyuk dalam mengerja solat sampai tamat. Tu imam takbir, kita pun takbir. Nah, gitulah. Lepas tu khusyuk sebanyak mungkin. Jangan lalai. Semaya kita ni jangan lalai sama sekali, ingat kok go tu, ingat kok go ni. Nah, jadi tarik semua dalam semaya kita. Yang kena wirid selepas solat. Ni benda sunat tapi Nabi buat semua dia. Wirid selepas solat, zikir dan doa. Ni untuk hari Arafah ni saya selit situ. Khairud du'a yaumi Arafah. Nabi ayat katanya sebaik-baik doa, iaitunya doa pada hari Arafah. Tak ada ayat katanya doa di padang Arafah, tapi doa di hari Arafah. Bermaknanya seluruh dunia sebaik-baik doa yang kita berdoa hari Arafah ni lah. Lepas tu kita akan boleh menyaksi, boleh tengok orang-orang Islam kita pakak berduyung-duyung hari ni. Tengok tengah-tengah hari di tempat kita orang Thai Tot Sot dalam taratak hak Saudi kan, taratak negara mana-mana hak ya Thai Tot Sot. Kita akan boleh tengok masya-Allah orang Islam hampir 3 juta orang. Nah, tengok kepada statistik tahun ni hampir 3 juta, tak sampai tapi nak ayat katanya dalam 2 juta lebih-lebih tu cerak. Hak mari dengan kapal air, kapal terbang, mari dengan pasal hak atas darat ni, hidup di satu tempat masya-Allah, iaitunya namanya padang Arafah. So belakang ni nak tunjuk katanya syiar orang Islam adalah satu. Tak ada seorang pun buat haji tubik daripada padang Arafah. Kena duduk di satu tempat, satu masa dan pakak talbiyah, pakak munajat, pakak berdoa, pakak baca Quran, zikir kepada Allah Ta'ala. Dan apatah lagi Nabi rakyat katanya khairud du'a yaumi Arafah. Dan sebaik-baik doa iaitu doa pada hari Arafah. Nah, lepas tu kita ambil peluang jadi kita berdoa pada hari ni dak. Bagi orang yang pegang katanya hari ni hari yang ke-9. Orang yang pegang katanya esok hari yang ke-9. Hari ni hari yang ke-8 bagi dia. Walaupun orang wukuf di Arafah, tapi dia pergi katanya hari ni yang ke-8 pun tak ada gapo. Esok orang hak tak puasa hari ni, hak tak puasa, dia anggap katanya hari ni hari yang ke-8, esok hari yang ke-9, dia puasa. Tak ada gapo. Lepas tu lusa pakak beraya ramai-ramai. Dah kita pasal ada khilaf hari di antara 8 ke 9, 9 ke 10. Tu gitu. Jadi tak ada kena duk panjang cara ni dah. Kita duk dengar banyak dah orang pakat duk kecek gotu gani. Lepas tu diiringi dengan al-azkar an-nabawiyah, zikir-zikir Nabi. Nah, pagi petang dan zikir umum seperti baca berikut ini. Ni saya bubuh ni nak jadi gambar katanya sebahagian. Lepas tu banyak lagi lah ikut kita nak baca apa, baca lah. Yang pertama subhanallah wa bihamdih. Ni zikir belakang ni, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, baca pasal rai-rai. Yang kedua subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ni sebanyak mungkin. Sebab Nabi royak di dalam hadis dia katanya hak ni yang Allah Taala sangat sayang, kasih, cinta benar orang sebut. Hak ni berat di timbangi dan apa mudah sebut di lidah. Tu hadis Nabi. Yang ketiga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kelima la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni yang kelima ni ada di dalam hadis yang Nabi rakyat katanya iaitunya sebaik-baik
perkataan yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum pada aku ni pakai ada sebut belaka. Gapo tu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni yang kelima tu tak? Yang keenam, baca apa? Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang ketujuh, ini selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini doa kira apa ni? Selawat ke atas Nabi hak panjang. Lepas tu hak pandak-pandak, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita nak bubuh lagi, wasallim, Allahumma salli wasallim ala Muhammad. Boleh belaka. Nak pandak pun boleh, nak panjang pun boleh. Yang ke-8, ni sayyidul istighfar, iaitu penghulu segala doa minta ampun. Ni yang ke-8. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi ighfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ani jadi saya selit situ 7-8 perkara tu tak? Hak ni boleh kita aman sebab ambil daripada hadis sahih belakang. Lepas tu, dan sentiasa zikrullah seperti Nabi sebut. Zikir kepada Allah Ta'ala ni boleh jadi sokmun. Nabi sebut lagu mana? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Boleh jadilah lidah kamu ni basah sokmun, maknanya gerak sokmun dengan zikir kepada Allah. Ni Nabi pesan kepada kita. Yang ketujuh, dah kita duduk dalam hari Arafah ni, baca Quran. Baca hadis Nabi SAW. Kita ambil peluang daripada dah kita boleh zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka jangan lupa zikir yang paling molek sekali iaitu baca Quran. Lepas tu di samping tu baca hadis-hadis Nabi, atau berada dalam majlis pengajian dalam masjid sampai terbit matahari. Ni saya pihak katanya ada setengah-setengah masjid dia buat apa? Dia buat halaqah Quran. Buat majlis ngajar pasal tazkirah lepas ada semaya subuh. Lepas tu we ada halaqah Quran ataupun zikir masing-masing duduk sampai ke matahari naik. Tu pun nampak katanya naik molek dah weh. Naik sutir dah. Nampak dah sutir. Pakai semaya 2 rakaat doa. Lepas tu nak surai orang ada kerja hak pasal nak ada tanggungjawab dia pun tak ada gapo nah. Kita ambil peluang belaka sebab penting ataupun banyak pahala yang Allah Taala bagi kepada orang duduk dalam masjid sampai ke matahari naik, sampai ke dia boleh semaya duha dah 2 rakaat. Kemudian solat duha setelah sampai masanya. Yang ke-8, kalau nak pergi kerja pun, kita kerja hari ni kita kena niat molek katanya kerja kita amanah. Satu amanah, bekerja dengan penuh amanah. Amanah lagu mana? Jaga masa dan menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Jangan tipu, jangan kelong, jangan maki, jangan kata huduh kau orang, jangan benda hak tak molek, jangan belaka. Hak molek alhamdulillah, kecek molek, lemah lembut, senyum manis. Elok niat dan azam, baik percakapan dan perbuatan sepanjang hari. Anggap katanya hari ni hari kita puasa, yakin katanya kita tak ada dosa. Kita puasa dan tak ada dosa. Dosa kita diampun dan dihapus semua, insya-Allah. Yang ke-9, sentiasa berada dalam kesedaran dan keinsafan. Ingat semua, tuan setik semua, dewa nampak katanya nak cari balah, nak buku, nak kata ke orang, nak apa, jangan. Senyap, dek dia sudah. Walaupun kita tengok orang tak puasa pada hari ni pun jangan kata apa. Kedai-kedai kopi orang duk buka, kita tengok, jangan duk kata, oh, pakai piyah belaka, sak rokok kebuk-kebuk, tak puasa, jahil tu ke gimana? Jalan tu. Tu saya misal itu. Jangan duk kata, walaupun
perkataan sikit pun jangan kata kepada orang. Tengok orang nak buat gapo, tak ada gapo. Kita nak jadi cuci sungguh hidup kita. Nah, terutamanya di hari Arafah macam ni, kita yakin katanya bila kita puasa, kita niat molek, amalan kita sepenuh. Nanti tengok kita buka puasa betul karen, Allah Taala apung habis dosa kita. Apung habis. Serta dengan kita doa kata belum pada nak buka puasa jangan hidup gaduh gogeng gotu gani dak. Ambil masa peluang boleh 5 minit belum pada orang nak bel tu. Doa menghadap ke kiblat belakang. Wis hamu ni nak jadi patut-patut dengan apa? Dengan amalan orang hak duk buat di padang Arafah. Wo jadi sama dengan hak kita duduk buat di tanah air kita. Cuba perhati dah. Orang hak pakai candau tiam, cuba buka cong Mekah, cong Al-Quran, cong As-Sunnah, Masya Allah. Orang pakai duk buat haji. Orang pakai, ya pukul tengok, ya tuduk doa, ya tuduk teriak, ya tuduk baca Quran, ya tuduk buat gani. Kita pun berasa katanya, ini adalah suatu kehebatan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang Islam dan semua orang duduk seluruh dunia. Pakai doa belakang. Walaupun masa berlain ni, kita negeri tempat kita tengok ni. Nah, walaupun berlain ni sikit-sikit sejar 2 jar di ASEAN, lepas tu dia kogi tengok di India, di Bangladesh tak subuh lagi. Gi ke Mekah kau jauh lagi. Gi kau Mesir, kau Maghribi kau jauh lagi. Tak sama masa, tapi Allah Taala dia kira katanya seluruh dunia ni adalah dikira katanya dikira katanya walaupun orang tu mula puasa dah, hari ni tak puasa lagi, tapi belakang. Inilah kesatuan umat Islam di seluruh dunia. We berasa katanya hebat orang Islam. Anak kita pun ambil peluang ketika nak buka puasa tu, doa jadi banyak. Nah, insaf diri kita, ingat kebesarannya, kebesaran Allah Taala, pengawalannya. Allah Taala duk hukum, duk dulai lebih pada CCTV lagi. Tengok kita, perhati kita, gapo hak kita buat, kita kecek, masuk dalam lebuk habis. Jaga masa, jangan terlewat dari solat jamaah dan solat sunat. Tu widai belakang. Semaya Jumaat hari ni cukup 5 waktu, yakin ya Allah mujurnya aku boleh semaya Jumaat. Mula daripada semaya subuh tak ni. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lepas pada setiap semaya takbir. Tak ada kira. Siapa jadi imam masjid mana-mana pun lepas dah semaya takbir lalu dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas dah tu pakat-pakat zikir wirid masing-masing. Tu nak ayat katanya peluang bagi kita di hari Arafah. Lepas tu malam ni kalaulah dianggap katanya tepat kita ni belum pada raya, belum lagi nak raya. Nah, orang nak puasa esok, pun puasa tak ada apa. Orang setengah-setengah tepat dia anggap katanya malam ni adalah malam hari raya, dia takbir hari raya. Esok dia semaya hari raya, dia nak sembelih ni apa. Benar di benar khilaf belakang. Orang anggap katanya lusa nak beraya, esok kita berehat. Tu. Nak makan boleh tak ada apa. Orang nak puasa, katanya puasa hari yang ke-9, dia puasa. Orang hak puasa dah hari ni, esok dia katanya tak apalah. Esok hari berehat sehari belum pada nak beraya sehari. Makan tak ada gapo. Ni payah kita nak pergi tetu katanya nak buat gapo. Orang tanya, saya kelala ambil wah orang tino pasal kita duk pergi ceramah. Orang tino tanya, kita tanya, nak buat gapo hari belum ada nak raya sehari. Orang tak sepuasa nak buat gapo. Orang tino kata makan, nak makan tupak ni. Tupak ada buat dah makan lalu. Tu. Gitu tak ada gapo. Walaupun nak benda ni payah kita nak pergi jadi satu sebab benda ni benda khilaf ulama. Nah, yang ke-10 bersedekah. Ni hari Arafah hari ni we ada peluang boleh kita bersedekah, sama ada wang atau makan ni. Nah, memberi sumbangan untuk orang berbuka puasa atau menjemput orang berbuka puasa di rumah. Tak mesti katanya kena hidayah banyak, seorang 2 orang tak apa dah. Kita buat jadi lebih sikit. Puasa nak buka puasa di rumah hari ni, ajak orang cuek-cuek tak apa dah. Cuek. Buka puasa rumah. Demo 2 orang ni.
tak sehidai besar dia. Apa tak ada gapo. Alhamdulillah. Siapa wi makan ni kepada orang ataupun ajak orang buka puasa dengan secara umum ataupun khusus, alhamdulillah pahala banyak kepada dia. Lepas tu tak? Yang ke-11, bersih hati dan perasaan. Cuci dah hati kita hari ni, tak ada. Kalau kita nak marah kat orang, benci kat orang, hina kat orang, tak ada. Bersih hati dan perasaan. Lepas tu lemah lembut, senyum manis, memberi salam, menanya khabar, tolong menolong, banyak lagi tu. Lepas tu buang semua sifat keji dan perangai buruk. Tak ada. Nah, tak ada perangai huduh hari ni, tak ada. Kecek benar-benar molek dengan anak, dengan bini, dengan orang, dengan apa. Molek kita kecek. Alhamdulillah. Jangan arum sia lah. Kalau boleh, arum kita ni kena kokum dulu molek hari ni. Baca nak marah sikit, pak ingat lalu. Oh, ingat aku tak saya kata kat dia. Aku tak saya marah hari ni. Nah, insya-Allah hari Arafah ni. Yang ke-12, mencari peluang, masa dan tempat yang paling elok. Supaya apa? Supaya dapat mengerja amalan soleh dan mendapat pahala ganjaran yang berlipat ganda balasannya. Seperti apa? Masa di antara azan dan iqamah. Ni cuang-cuang tu, cuang orang duk tengok lepas ada bel, lepas ada kita semaya sunat apa? Kita berdoa. Belum pada nak sapa qomat. Yang kedua, ketika sujud dan dalam solat umumnya. Sujud jadi panjang masa kita semaya sunat sore tu nah. Panjang kita sujud, minta dengan Allah Taala, tak pandai nak berdoa dengan bahasa Arab, doa dalam hati kita. Minta jadi kecek dengan Allah Taala banyak kita ni. Nak kecek dengan hatilah dalam semaya. Yang ketiga, selepas membaca Al-Quran dan majlis pengajian. Sebab malaikat yang mai duk likung kita. Dan kita sudah baca Quran, kita berdoa. Malaikat dia amin kepada kita. Dia tolong amin, amin. Minta lah jadi supaya dengan orang ni duk minta ni. Jadi boleh belakalah ya Allah. Nah, siapa ada kerja, cenah, tak ada apa saya rei-rei ni. Saya pergi. Yang keempat, di waktu malam atau di separuh akhirnya. Waktu malam, sebanyak semalam lah. Ataupun malam hari raya. Ini kita anggap katanya malam yang barakah, malam yang penuh dengan rahmat dan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ataupun separuh akhir, iaitunya cuang kong sutai malam belum pada nak subuh. Yang kelima, ketika berada dalam masjid dan tempat solat. Alhamdulillah. Ni kita anggap katanya kita duduk dalam masjid adalah sebahagian daripada fadilah yang kita boleh berdoa dan sebagainya. Yang keenam, ketika hujan turun atau angin kencang. Angin kuat, hujan turun lebat, ada supaya kemarin gitu. Kemarin asal lebih kurang ada. Hujan lebat, angin kuat. Gitu. Kita jangan lupa, jangan duk tengok gom lolo. Derah kuatnya hujan kilat. Jangan duk kata lagu tu saja. Sebut sekurang-kurangnya orang tak pandai nak berdoa panjang, sebutnya Allahumma sayyiban nafi'a. Wahai Allah, turunkanlah hujan ni, hujan yang memberi faedah, manfaat. Tu bukan hujan waktu turun bala dak. Tu sekurang-kurang orang berdoa dak. Yang ketujuh, selepas wuduk, lepas ada semaya tiap-tiap itu, lepas pada ambil air semaya. Tu we ada doa Allah apa ni? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada satu riwayat lagi, waj'alni min ibadikas salihin. Ni doa lepas pada ambil air semaya. Kita pun jadi lekat semua. Baru lepas ambil air semaya pak baca doa ni. Nabi rakyat katanya, siapa baca selalu baca doa ni, Allah Taala akan buka pintu syurga, lapan pintu buka habis, ikut dia nak masuk hak mana. Ni kelebihan bagi orang yang nak selepas wuduk dia berdoa. Lepas tu sedang pergi ke masjid. Masa duk pergi jalan, pergi ke masjid, sama ada rumah dekat, rumah jauh dengan masjid, kita jangan lupa, walaupun telitah doa sikit sebanyak pun doa dah. Tu kita tubik pada rumah kita, doa dah. Ni kita kena tanya ni. Saya tanya diri saya. Kita semua pun kena tanya diri kita. Masa kita tubik rumah kita, masuk rumah kita, kita baca dak doa. Setengah-setengah orang, aku tak ingat weh. Doa apa nama tahu. Tubik-tubik gitu, masuk-masuk gitu. Kadang-kadang masuk rumah tak boleh salah ni.
Tu. Mek ayah tengok rumah, weh, abang duduk dalam rumah dah. Tu. Sebab tu kita kena jadi adab Islam ni ada dalam rumah kita, nak tubik, nak masuk. Nah, adanya salat, adanya doa. Lepas tu ketika kita tubik pada rumah kita, baca doa. Pergi ke masjid, baca doa. Masuk dalam masjid, baca doa. Duduk dalam masjid, niat iktikaf. Tubik pada masjid sekali lagi pun baca doa. Penuh. Hidup kita ni tak ada katanya week nanti naik, hak pasal rugi, tak ada free, tak ada pahala, tak ada. Penuh dengan pahala belaka. Lepas tu yang ke-8, sebelum berbuka puasa dan ketika buka puasa. Ni masa mustajab belaka tu. Belum pada nak buka puasa tu, masya-Allah, malaikat-malaikat yang mari duduk sekali dengan orang buka puasa. Apatah lagi, saya yakin katanya orang hak puasa hari yang ke-9 bulan Zulhijjah, di mana-mana masjid adalah makan ni yang orang jamu. Sama ada hari ni orang hak puasa ataupun esok orang hak puasa. Nah, tak kira masjid mana-mana ada jamu makan. Kita pun ada saham kita sikit sebanyak. Tolong-tolong tanya orang hak tak sedekah lagi, tanya, masjid ada ke orang buka puasa? Kita puasa nak wi sikit weh. Nak wi, orang ayat tanya, cukup dah tu nak buka puasa hari ni. Apa tak apa. Duit kita tu boleh diguna untuk seterusnya. Maknanya buka puasa lepas pada ni pun ada lagi. Tu. Sebab apa? Kita niat katanya nak wi, orang boleh makan daripada duit kita, makan ni kita, air kita. Misal katanya setengah-setengah orang kita pasal nak beli air Polaris ni, sedekah. Jadi orang boleh makan dengan air kita. Alhamdulillah. Ni Nabi rayak di dalam satu hadis katanya, semolek-molek sedekah ketika mana tu? Ketika orang perlu kepada air tu, sedekah paling molek sekali iaitu air. Walaupun tak ada kena beli Polaris. Zaman-zaman dulu sedekah air itunya orang yang wakaf telaga. Wakaf telaga. Sebab tu wakaf ni bukan katanya mesti kena buat masjid sute. Bukan mesti katanya kena buat tadika kau beli tanah apa. Buat telaga, tanya siapa nak ke telaga. Dia nak duit. Untuk gali telaga niat wakaf lillahi taala. Aku duit 5,000 ni lillahi taala, beli kerek pakat-pakat gali. Telaga orang boleh selama mana orang duk guna telaga tu, duk serung air, duk mandi, duk guna air situ, alhamdulillah sampai bila-bila boleh pahala ke orang hak sedekah tu. Dia niat wakaf dah. Tu gitu. Sebab tu kita ada cari peluang kira tanya mai pelak dalam hidup kita. Ada supaya orang-orang ada buat kerongkan dia dia ingat, tu aku tu. Hak tu kerongkan aku. Masa aku duduk dalam tamnai, akulah sing nama anumat ngupraman. Walaupun dia tak duduk dalam tamnai dah lah ni, tapi dia ingat kerongkan dia go tu ni. Kita pun ada dalam hidup kita gapo hak kita buat. Jasa tu akan menjadi pahala sampai bila-bila kepada kita. Lepas tu akhir sekali, hak yang ke-9 tu tak? Tengah hari ketika pintu langit dibuka. Allah. Nabi rakyat ni. Nabi katanya, sehari ni Allah Ta'ala akan buka sekali pintu. Pintu langit 7 lapis. Siapa berdoa ketika tu kebetulan Allah Ta'ala buka pintu langit, maka doa dia diterima terus. Tapi Nabi ni lagi buat tangi lagi ni. Nabi buat tangi dah. Nabi katanya buka pak, katuk lalu. Buka pak, katuk lalu. Maknanya sikit benar. Sahabat Nabi boleh tengok Nabi buat tangi lagu tu, pahal gambar katanya, peluang sikit benar bagi orang yang nak pergi boleh cuang wela tu. Tapi tak apalah, kita ambil peluang dah. Pasal doa yang ke-13, berbuka puasa dengan buah tamar dan air biasa. Hak ni kita nak buat lagu mana nak jadi buka puasa kita, jangan ada walaupun teh Nescafe, jangan ada air tamada, bukan air batu dak. Setengah-setengah orang kata panas udara, kena makan air batu, kena togok jadi segelup misal dah. Dak, kita makan air biasa dengan buah tamar. Ambil buah tamar dulu, bismillah. Kalau dia nak baca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ataupun Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya banyak doa buka puasa ni. Tapi hak pentingnya bismillah.
makan Allah Ta'ala. Tak berahi banyak, makan sutih. Tak berahi sutih, makan sekerat. Tapi nak ambilnya berkat dengan sebab Nabi buat contoh. Kita ambil bismillah, makan Allah Ta'ala, makan air, sudah. Jangan wiada lepas pada tu orang nak sedekah apa mak tabak ke nek bak ke piana ke apa ikutlah wah gapo pun jangan duk makan lagi waktu tu makan wah tama dengan air lepas tu lepas ada tu kita sedia untuk nak semaya siap lepas ada semaya wiri apa semaya sunat sudah belakang hadap ke neka pula hadap ke pinggir pula makan nak makan pun makan sekadar-sekadar jangan duk makan banyak siapa sekilo steamer. Alhamdulillah pakak-pakak makan itulah nak ayat katanya kita buka puasa. Nah, apa lagi? Yang ke-13 dah solat maghrib dan solat sunat rawatib. Kemudian makan ni malam, ya kira katanya makan ni malam dah tu secara jama'i di masjid ataupun di rumah. Nah, orang kata masa tak selera di masjid, rumah kita pun ada sedia siap dah. Tak apalah, kelik rumah. Makan dengan keluarga dan sebagainya. Bini-bini kita pun kita kena royak juga. Nah, kadang-kadang kita orang jatuh saja duduk dengar lagi ni. Bini kita tak ada nak kontrol. Tu, bini kita setengah-setengah baru buka puasa puak makan. Tok lelaki faham molek duk ngaji. Tapi bini tak ada kita nak kontrol. Sebab tu kita kena royak juga ke bini kita, ke anak kita. Buka puasa dengan wah tamah dengan air. Lepas ada tu pergi semaya dulu. Semaya pun sudah siap. Lepas pada tu nak ada manis, nak ada apa pakai makan. Nah, yang ke-15 menyambut hari raya. Bukan. Yang ke-14 dah. Takbir selepas solat 5 waktu sampai akhir hari tasyrik. Hari yang ke-13 bulan Zulhijjah. Sebab tu mulai pada hari ni takbir semua lepas ada semaya 5 waktu sampai hari akhir 13. Lepas tu hak pasang takbir sendiri. Bila-bila duk orang melangkai naik sikap bila jalan ke situ ke sini. Maknanya peluang bagi kita boleh takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Tu jadi ada dalam masa kita duk buat apa-apa. Setiap masa dan tempat apabila berpeluang yang sesuai dengannya. Yang ke-15 menyambut hari raya Aidil Adha dengan penuh kesyukuran dan gembira serta mengirak kasih sayang di antara keluarga dan sanak saudara. Alhamdulillah ni kita harap katanya Aidil Adha ni menjadi satu semangat baru bagi kita apabila kita pakak doyo-doyo pergi ke musalla, pergi ke masjid. Orang nak semaya di masjid pun semaya di masjid. Orang nak semaya di musalla, tempat semaya ramai-ramai pun semaya. Nah, pakak ramai-ramai. Sama ada di Ponginyok ke, di sekolah ke, di mana. Boleh belaka. Asal kau padan tu cuci, jangan ada najis-najis. Dia kalau ada katanya misa saja ni, orang dia buat duk royak. Kalau dia ada tahi lembu nak buat ke mana, basuh lagi. Nah, ada kena tanya dah. Tahi lembu, tahi kambing, basuh sendiri. Tak kira kita nak gidak atas tahi lembu. Tu. Basuh sendiri. Cuci sapu molek. Alhamdulillah pakak pergi semaya. Dengar khutbah sebagai nasihat. Panas sikit pun kita kena sabar. Nah, anggap katanya, kita duduk sejam ya. Lebih kurang sejam dengan kita duduk semaya dan dengar khutbah. Orang ada buat haji lebih pada tu lagi. Pas kita kena ingat katanya di padang mahsyar sikit lagi, telanya belakang, letih belakang, cari tempat selamat belakang. Panah lebih pada tu lagi. Dengar khutbah sebentar, walaupun dengar khutbah tu sunat. Siapa nak tubik seladu lepas ada semaya, nak kelik rumah, nak tidur, pun tak ada apa. Dengar khutbah tu bukan wajib. Semaya hari raya pun bukan wajib. Tapi digesa sebab apa? Hari perhimpun ni boleh kita berjumpa dengan orang tu, dengan orang ni. Boleh jadi qada Allah ke mamak kita dok kata huduh ke dia. Hari raya apa? Masya-Allah. Lah lama kita tak jumpa. Minta maaf dak kita dok kata sebut ke demo sikit sebanyak. Pas kita hari raya ni orang pun tak masai muka dah. Walaupun kita sebut kalau dia kita dok kata ke demo padahal kata sungguh. Bukan? Dok berak lebeleng pada ni. Dok kata kat orang. Tapi berjumpa dengan orang tua cing, siang cing tua cing. Minta maaf dengan dia, jabat salam, dakar peluk. Minta maaf le. Ada salah silap sikit sebanyak hak kawe dok
duk kelolo, duk kata huduh ke demo, minta maaf. Dia tu pun alhamdulillah sama-sama. Habis. Ha tu. Tak ada kena duk sebut sasa. Kawal kat 10 bulan lepas dah kata ke demo cicir bok. Tak ada kena sebut. Sebut umum pun alhamdulillah. Dikira katanya demo redha, kita redha, demo maaf, kita maaf. Habis dosa. Satu dah peluang kita boleh berjumpa pada hari raya. Nah, inilah cara dia. Lepas tu yang ke-15 akhir, yang ke-15 dah. Baca dah ni. Yang ke-15 akhir sekali, yakin bahawa Allah Azza wa Jal telah mengampun semua dosa sebelum ini. Alhamdulillah. Ni bagi orang puasa, orang menyambut hari raya, Allah Ta'ala apa? Yakin semua dosa sebelum ini dan akan memimpin hidup ke jalan mulia serta hidupkan amalan soleh sepanjang umur. Itulah cara kita sehari dalam hidup kita pada hari Arafah. Mudah-mudahan kertas keping yang saya bagi ni akan menjadi semangat kepada kita dan akan menjadi suatu tazkir dalam kehidupan kita di hari Arafah dan untuk kita menyambut hari raya Aidil Adha. Dan sekadar itulah saja. Bagi orang nak duduk dalam masjid lagi pun duduk, bagi orang nak kelik pun tak ada gapo. Untuk kita ambil peluang waktu syuruk, matahari naik pukul berapa pun kita tak tahu tu, tak ada tulis situ dah. Tapi duduklah tengok sampai ke matahari naik. Untuk kita semaya 2 rakaat insya-Allah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya.